sebagai pengetahuan agama, tapi sebaliknya apa yang mereka dapat adalah sesuatu yang lari daripada agama. Jadi 2 tahun yang lalu, saya terima berita lah tentang kematian seorang kawan, kawan lama yang bersama waktu di universiti. Beliau meninggal secara terkejut lah. Dia pergi jogging pada pagi dan meninggal kena serangan sakit jantung. Jadi bila dapat mesej tu, memanglah kita sebagai sahabat kan, kita pun bersamalah waktu solat jenazah tu di masjid. Jadi waktu di sana sedang dalam setelah upacara sembahyang jenazah dan sebagainya, ada beberapa individu yang ingin bertemu. Individu ini adalah teman-teman Imran yang mempunyai masalah yang sama, iaitu mereka beritahu bahawa mereka adalah mangsa sekumpulan ajaran sesat yang dipelopori oleh seorang individu yang mengaitkan bekas-bekas isteri mereka. Dan apa yang sangat memeranjatkan ialah mereka beritahu bahawa 2 tahun sebelum waktu itu, maknanya tu 2019, maknanya 2017, sekitar 2017, mereka telah pun membuat laporan ke MUIS tentang wujudnya ajaran sesat ini dengan bukti-bukti yang mereka ada. Kebetulan, sebenarnya saya mempunyai 2 orang teman yang setelah mereka dengar tentang cerita ini, mereka juga memberitahu bahawa sebenarnya mereka pernah mengikuti kelas-kelas yang diajar oleh guru yang dalam ajaran sesat ini. Jadi setelah kita berbincang, kita membuat keputusan bahawa adalah menjadi tanggungjawab untuk ke depan dengan bukti-bukti mereka sendiri, agar mungkin dengan sokongan bukti mereka dan mereka menjadi saksi pribadi dalam mengikuti kelas-kelas itu, ia akan mengukuhkan lagi kes terhadap pengajaran sesat ini. Jadi kita pun, mereka lah, teman saya ini menghubungi MUIS dan membuat laporan, hantarkan laporan, dan setelah beberapa kali exchange email, akhirnya ada pertemuan. Jadi 2 sahabat saya bersama dengan saya pada tarikh yang telah ditetapkan, kita ke MUIS lah untuk bertemu dengan pegawai yang bertanggungjawab, seorang ustaz, dan kita memberitahulah apa yang kita dah sampaikan dalam surat komplain kepada MUIS. Sahabat saya ini, kedua-dua mereka ni adalah anak murid kepada guru ini dalam kelas. Jadi mereka keluar daripada kelas ini kerana mereka mendapati bahawa ajaran yang mereka terima banyak persoalannya. Dan antara butiran-butirannya ada yang saya akan tunjukkan nanti dalam bentuk komplain yang diberikan kepada MUIS, termasuk dengan pertukaran email antara mereka dengan beberapa anggota ajaran sesat ini, termasuk ketua yang dianggap sebagai spiritual wife number 1, yang antara yang orang kuat lah di dalam kumpulan ini. Jadi pada pandangan peribadi saya, bahawa ini sangat kuat kerana ini adalah saksi-saksi yang langsung di dalam kelas itu.
Tapi malahan pegawai dari MUIS itu menganggap ini tidak cukup, tidak mencukupi. Sebagai badan yang bertanggungjawab untuk membasmi ajaran-ajaran sesat, dengan bukti-bukti yang ada ini tanggungjawab mereka untuk pergi membuat perisikan lah, untuk buat investigation dan sebagainya, untuk mendapatkan bukti-bukti yang lebih lanjut kan. Tapi malangnya mereka seolah-olah tidak mau lakukan itu. Mereka bersikap tunggu untuk orang datang dengan laporan-laporan mereka. Saya beritahu pegawai itu waktu itu, kita dah jalankan tugas kita dah ke depan, kita dah menawarkan diri untuk menjadi saksi, tapi ditolak atau tidak diterima. Jadi kita tak ada jalan lain kecuali untuk memberitahu orang awam tentang isu ini. Dan waktu itu saya beritahu pegawai ini, don't blame us if we go to the public with this information, because we have no choice. Waktu saya beritahu pegawai itu pada 2 tahun yang lalu, saya tak ada rencana pun bagaimana nak lakukan itu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah berlaku. Kita lihat 2 tahun kemudian ada orang lain yang lakukan ini dan perkara ini keluar di masyarakat. Dan doa saya, alhamdulillah Allah kabulkan. Kerana ini adalah penting untuk masyarakat. Takkanlah golongan suami-suami ini bersekongkol untuk melakukan konspirasi untuk tujuan apa? Kan ini adalah sesuatu yang tak manasabah. Bila 3, 4, 5 orang suami yang menjadi mangsa yang sama, mereka semua mempunyai keluarga yang baik, ada anak, isteri dan sebagainya, lalu cerai, dan semua daripada kumpulan yang sama, dan akhirnya sekarang terbukti bahawa mereka adalah dianggap sebagai isteri-isteri spiritual. Dalam bahasa Melayu spiritual wife. Bagi saya sangat mengecewakan apabila badan yang bertanggungjawab untuk melakukan membasmi ajaran sesat dengan informasi seperti ini sangat lembab. Kerana kalau kita ambil kira balik 2 tahun yang lalu saya buat laporan, dan 2 tahun sebelum itu bekas suami ini buat laporan. Dah 4 tahun. 4 tahun tak lakukan apa-apa. Tunggu sampai benda ini dah meletup di masyarakat baru nak ambil tindakan. Tindakan yang mereka ambil, mohon masyarakat untuk datang ke depan dengan bukti-bukti baru. Apa lagi yang mereka nak? Bukti dah ada sebenarnya. Tindakan, kemahuan untuk bertindak itu yang tak ada. Kenapa? Persoalan yang kita sebagai anggota masyarakat tanya, kenapa? Tak ada kuasa. Ada kuasa. Kalau kita lihat dalam AMLA tu jelas. AMLA memberikan mereka kuasa yang jelas bahawa ajaran sesat ini boleh diberi hukuman penjara, hukuman denda. Ada dalam peruntukannya dalam akta AMLA. Gunakanlah. Kenapa tak nak gunakan? Ustaz ambil alih, arwahnya ambil alih. Beliau adalah pelopor yang sangat terkenal, yang masyhur di dalam masyarakat kita sebagai seorang ustaz yang kita kenal bila kita bincang tentang membasmi ajaran sesat. Dia duduk dalam ofis ke? Bila dia terima dapat tahu tentang ajaran sesat, dia buat bodoh ke? Dia tunggu laporan dia kata? Tak, dia turun ke padang. Dia cari, dia pergi merisik, dia jalankan tugas dia dengan teman-teman dia dan sebagainya. Apabila tindakan seperti itu dengan semangat untuk menyelamatkan masyarakat yang begitu unggul, jitu dan sebagainya, baru kita dapat lihat hasil. Itu adalah sesuatu legacy yang saya lihat tidak ada sekarang.
di mana apabila saya lihat bagaimana pegawai di MUIS ini bertemu ramah dengan kita, cara mereka menjawab soalan, di mana setiap perkara yang kita timbulkan, jawapannya penuh dengan alasan. Oh, ini dah kita buat, ini tak boleh buat, ini itu. Bukan cari jalan, ya okey sekarang kita macam mana, mari kita bincang. Okey, kita dah buat ini tapi tak boleh. Okey, kita bincang bersama apa yang perkara yang lain kita boleh buat. Seolah-olah bukan tanggungjawab dia tau, tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab dia sebagai seorang pegawai yang diberikan tugas untuk dalam departmen untuk ajaran sesat, kan. Saya tak tahu macam mana MUIS organize dia punya setup lah. Tapi ini yang saya tahu kerana dia yang interview kita, kan. Jadi kalau sikap dia seperti itu, jauh sekali daripada sikap seorang seperti Ustaz Anbek, yang saya yakin tidak akan mengambil remeh tentang perkara ini. Malahan akan pasti pergi ke lubang cacing sekali untuk dapatkan bukti untuk membasmi ajaran sesat seperti ini. Apa yang saya dapat tahu melalui teman saya dan juga bukti-bukti yang saya dapat lihat, bahawa antara pelopor yang sangat berpengaruh lah dalam kumpulan ini adalah seorang profesional yang menjawat kedudukan yang sangat tinggi dalam sebuah badan masyarakat Islam kita. Saya tak boleh sebutlah nama masyarakat badan itu. Tapi saya lihat sendiri bahawa ini orang yang saya kenal orang itu secara peribadi juga melalui kegiatan-kegiatan yang saya pernah lakukan dan juga kerja yang saya pernah terlibat lah. Jadi tak tahu saya sama ada itu mempengaruhi lah, tapi sebagai seorang yang mempelopori dalam bidang masyarakat, kalau seseorang yang terkenal sebagai orang yang berwibawa di dalam masyarakat melakukan perkara-perkara begini, memang kita mungkin mengambil sikap tak mungkin lah, kan, tak mungkin. Jadi saya harap itu tidak mempengaruhi mereka lah, tapi ada kemungkinan juga. Ketuanya adalah bekas CEO sebenarnya, CEO sebuah badan Islam. Dan seorang lagi adalah guru di institusi pendidikan yang sangat masyhur di Singapura. Dan yang lain juga adalah mereka yang punya kerjaya yang baik di masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari segi profil mereka ni adalah orang-orang profesional yang berpendidikan yang tinggi. Kalau kita lihat, ada antara mereka yang ada master dan sebagainya. Jadi agak kita macam rasakan seolah-olah kita mengambil tanggapan lah bahawa orang-orang yang berpendidikan ini takkanlah boleh terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang jelas sesat dari segi apa yang saya tahulah. Saya lihat sendiri bukti-buktinya. Tapi apa yang saya diberitahu juga bahawa ada permainan sihir di sini yang digunakan oleh guru, dan dalam bukti yang saya lihat tu saya yakin apa yang saya lihat bahawa ya memang benar dia menggunakan sihir, kerana antara perkara-perkara yang berlaku dalam kelas itu ialah apa yang saya anggap sebagai mantra-mantra dan pemujaan untuk menggunakan memanggil jin dan sebagainya lah. Kerana nama-nama yang digunakan dalam situ adalah nama-nama yang kita bagi mereka yang tahu tentang atau pernah menghadapi perkara-perkara sihir, ini ya perkara-perkara yang berlaku lah. Mereka menggunakan menyeru jin dan sebagainya. Tapi bagi seorang yang ya mungkin kita berpendidikan tinggi, tapi kita tidak, pendidikan tinggi kita tidak menjadi penghalang yang akan menyelamat kita daripada sihir. Tidak. Ada mereka yang mempunyai kelayakan dari segi pendidikan Islam juga.
Tapi balik kepada isu itulah, bahawa sama ada kita ada kelayakan tinggi atau pendidikan Islam, itu tidak menjadi garanti lah untuk kita tidak terbabaskan kalau kita tidak prihatin. Dan mereka adalah individu-individu yang sedang mencari-cari. Mereka mencari-cari sesuatu kekosongan di dalam jiwa mereka, dan mereka inginkan sesuatu. Mereka anggap itu sebagai pengetahuan agama, tapi sebaliknya apa yang mereka dapat adalah sesuatu yang lari daripada agama, kerana dia melibatkan perkara-perkara yang aneh, yang perkara gaib dan sebagainya. Dan ini menjadi fakta lah bagi saya bila melihat ni, mereka terjerumus ke dalam perkara ini kerana kekosongan yang mereka ada itu diisi oleh guru ini. Tapi masalahnya ialah apa yang diisikan adalah ajaran yang salah. Saya sarankan wujudkan sebuah panel untuk melakukan review dan memberi saranan-saranan untuk memperbaiki struktur, proses pengurusan badan seperti MUIS. Dan anggota panel ini boleh terdiri daripada individu dalam masyarakat yang berwibawa lah, yang kita boleh pilih. Tapi benar-benar orang-orang yang kita anggap boleh berperanan yang kita kehendaki lah. Antara mereka juga boleh kita ambil mantan-mantan MP pemerintah, termasuk menteri yang dululah. Kerana ya jelas apabila mereka tidak lagi dalam kepimpinan aktif dalam pemerintahan, mereka lebih terbuka lah untuk memberi saranan-saranan, masukan-masukan yang lebih kritikal. Itu yang kita nakkan. Kalau kita tak nak orang-orang yang sama yang akan memberikan alasan-alasan lah. Kerana jelas badan-badan ini harus melakukan pembaikan lah. Kerana banyak pelaksanaan-pelaksanaan yang boleh dipersoalkan, termasuk kes sekarang ini lah. Kes sekarang ini. Sekarang yang baru-baru ni kes halal kan, yang satu lagi isu yang timbul, yang harus yang sedang yang baru tamat penyiasatannya. Saya peribadi tahu banyak kes-kes lain lagi yang melibatkan MUIS yang berlaku juga. Tapi bukan di sinilah untuk kita bincang tentang perkara itu. Tapi cukuplah kalau kes seperti ajaran sesat ini menghadapi suatu masalah dari segi perkara yang sebenarnya seharusnya sudah ada cara-cara untuk membuatkan penyiasatan dan sebagainya. Tapi jelas 4 tahun masih kes ini tak selesai. Malahan bila dah meletup di sosial media baru nak ambil tindakan lagi.